lepas maghrib. Nisfu Sya'ban bikin lepas maghrib. Awal tahun awal Muharram bikin lepas maghrib. Bikin baca Yasin, bikin Maulid, apa baca Barzanji lepas maghrib. Semua lepas maghrib. Kerana inilah waktu afdal. Dan antara maghrib dengan isya ini sangat-sangatlah celanya kalau kita duduk bincang-bincang hal ehwal dunia. Bincang-bincang hal ehwal dunia. Bahkan kalau zaman dahululah, setahu kami yang di Mekah tu, kalau antara maghrib dan isya semua kedai-kedai tutup. Semua toki-toki kedai masuk Masjidil Haram baca Dalailul Khairat. Baca Dalailul Khairat. Baca Quran. Kalau di Mekah, di Madinah semua masuk Masjid Nabawi baca Dalailul Khairat. Semuanya begitu. Antara maghrib dengan isyak, buka kedai, buka apa semua tu tak bagus sangat-sangat. Cela antara maghrib dengan isyak ialah untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nama laki-laki afdalnya berada di dalam masjid. Kalau berada di rumah ataupun berada di tempat-tempat luar jalan-jalan sangat-sangatlah aibnya. Kalau orang laki-laki pada waktu maghrib berada di tempat selain pada masjid sangat-sangat aibnya ya. Ibadat di masjid, ibadat di masjid. Dan kaum ibu di rumah pun bacalah Quran, bacalah apa yang patut ya. Sangat cela daripada antara maghrib dengan isyak hal ehwal dunia, niaga. Apatah lagi berada di pusat-pusat makan, kedai-kedai tom yam, duduk bual-bual, apatah lagi di pusat-pusat beli belah semua. Orang-orang punya hal lah. Orang-orang punya hal. Kita jaga kita punya hal, kita jangan hidupkan waktu antara maghrib dengan isyak dengan sedemikian itu. Hidupkan antara maghrib dengan isyak dengan doa, dengan munajat, dengan iktikaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kabul. Waktu kabul. Pengisian antara maghrib dengan isyak tempatnya ialah di masjid bagi laki-laki. Pengisiannya awal mula antara maghrib dengan isyak saja, lepas sembahyang maghrib saja ada anugerah besar daripada Allah Taala. Lepas sembahyang maghrib syaratnya jangan berbual walau sepatah sekalipun. Kemudian kita sembahyang sunat 6 rakaat. Minimumnya 6 rakaat. Maksimumnya paling tinggi boleh sampai 20 rakaat. Itu nama sunat awabin. Apa sembahyang nak isi, apa jua sembahyang boleh isi. Lepas sembahyang fardu maghrib, jangan cakap walau sepatah. Boleh, nak keluar boleh, nak balik rumah pun boleh. Tapi jangan cakap sepatah, buat sembahyang 6 rakaat. Apa sembahyang? Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Apa yang sembahyang? Qabliyah maghrib. Kalau kita belum buat qabliyah. Kalau dulu-dulu kita ya lepas bang maghrib terus qamat kan. Dulu-dulu kan terus bang terus qamat. Sekarang lepas bang ada sembahyang qabliyah semua kan. Kalau yang lepas bang terus qamat, maka qabliyahnya dibuat lepas ba'diyah. Kenapa itu ikut kaul jadid Imam Syafi'i merebut waktu maghrib seberapa segera. Itu bukan pasal meninggalkan sunnah, pasal itu kerana faqih yang buat sedemikian begitu. Maka menghidupkan mereka lepas maghrib itu dia terus rebut dengan fardu, kemudian ba'diyah, qabliyah dibuat. Jadi kalau kita belum buat qabliyah, maka lepas fardu maghrib buat ba'diyah maghrib 2 rakaat, buat qabliyah maghrib 2 rakaat, kemudian buatlah apa-apa lagi 2 rakaat sunat taubat ke, sunat istikharah ke 2 rakaat. 6 rakaat kita buat, pahalanya ibadat 12 tahun. Diampunkan dosa 50 tahun, masya-Allah. 10 malam kita buat saja dah dapat pahala ibadat 120 tahun. Allah, dengan 10 malam saja kita buat demikian 6 rakaat. 6 rakaatnya ringkas bikin. Kalau kita tiap-tiap malam tak ada kuliah, tak ada apa, kalau tak boleh buat tiap-tiap malam sekalipun, paling-paling tidak seminggu jangan sekali 2 kali kita tak buat. Dapatlah juga pahalanya ya. Buat bayang tu. Kemudian kita duduklah isi dengan apa-apa saja, baca Quran baik, wirid baik, zikir baik. Di antara pengisian malam ialah dengan baca Yasin. Baca Yasin tu kita dituntut 1 hari 2 kali. Sekali pagi, sekali malam. Dituntut sunat baca Yasin. Kalau baca Yasin 2 kali 1 hari, insya-Allah setiap pagi kita bangkit daripada tidur keadaan kita seperti bayi baru lahir dari perut ibu, segala dosa dan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bacalah apa-apa wirid-wirid yang biasa kita patut baca, ratib al-atas ke ratib al-haddad ke, apa-apa saja yang kita baca Al-Quran antara maghrib dengan isyak. Kalau ada kuliah, kuliahlah. Syaratnya tadi apa? Jangan berbual. Jangan berbual. Itu pengisian antara maghrib dan isyak. Sehingga kan ada satu orang alim kehilangan barangnya. Barang berharga jugalah. Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Tiba-tiba antara maghrib dengan isyak anak dia datang masjid. Abah, barang yang abah cari sudah jumpa, bah. Barang ni penting, tapi setakat barang dunia. Waktu antara maghrib dengan isyak ni lebih penting, walaupun tiap-tiap hari. Begitu dia punya muliakan tentang waktu antara maghrib dengan isyak ni, anak dia maklumkan, abah, barang yang abah cari dah jumpa, bah. Dia bilang, ini budak tak reti adab. Antara maghrib dengan isyak dipentingkan benda ini. Padahal benda tu memang penting lah, tapi pada dia tak sepenting dengan menghidupkan antara maghrib dengan isyak. Dia buang negeri anak dia setahun. Pasal apa? Ditakdibkan. Dia ajar adab. Lain kali antara maghrib isyak, kau jangan kacau aku. Antara maghrib dengan isyak adalah untuk waktu ibadat pada Allah Ta'ala.